wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dan kita akan hanya trim saja. Trim lebih kurang macam ni. Dan just cocok masuk. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton wanita hari ini. Kembali menemui anda di hari Selasa, masih lagi bersama saya dan juga hari ini saya bertukar pasangan. Hari ini kita bersama dengan Sugita. Apa khabar Sugita? Ya, saya sihat. Rina sihat? Sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa kan? Betul, dah lama tak jumpa Rina. Dan apa pun kami berharap anda di rumah pun sihat-sihat sahaja seperti saya dan juga Rina. Dan seperti biasalah, hari Selasa ni hari yang dinanti-nantikan oleh penonton-penonton wanita hari ini. Sebab seperti yang mereka tahu, setiap hari Selasa kami bawakan mereka satu orang kata menu makanan yang cukup istimewa. Dan hari ini pun cukup istimewa juga. Istimewa, berkhasiat, menarik. Pastinya anda perlu tunggu kami sehingga ke hujung siaran. Banyak sebenarnya perkongsian yang kami nak bawakan hari ini berkenaan dengan menu istimewa kita. Tapi sekejap lagi kita nak bincangkan tu. Ini kami nak bawakanlah sedikit perkabaran gembira untuk mereka yang saya percaya ramai dalam kalangan kita yang mungkin dah merindui waktu mereka melakukan aktiviti rekreasi dan juga bersukan. Ada juga aktiviti-aktiviti sukan yang sebenarnya telah pun dibenarkan dan masih lagi menurut SOP yang telah pun ditetapkan. Aktiviti seperti rekreasi di dalam air, di kolam renang adalah dibenarkan di bawah PKPB dengan mematuhi penjarakan fizikal. Betul, Turina. Dan apapun kapasiti pengguna bagi setiap premis sukan dan rekreasi hendaklah tidak melebihi 50% kapasiti penuh penggunaannya. Jadi apa yang kita lakukan, pastikan anda masih lagi mempraktikkan penjarakan sosial dan jaga keselamatan anda, kesihatan anda. Betul. Walaupun anak-anak dekat rumah mungkin selepas diberitahu yang lepas ini boleh keluar melakukan beriadah ataupun pergi untuk swimming lah kan. Apa yang harus kita pentingkan adalah keselamatan mereka. Tapi kalau anda ingin orang kata melakukan aktiviti secara berkumpulan, pastikan tidak melebihi daripada 10 orang dalam kumpulan yang kecil. Tapi kalau adalah dalam kalangan ahli keluarga yang bercadang sebenarnya nak pergi berkelah dan sebagainya, itu belum boleh lagi ya. Kita berkelah di hadapan rumah dalam kompaun rumah sahaja. Boleh, ya. itu dibenarkan. Ya, okey, baik. Walau kami juga ingin ingatkan anda, kes makin melonjak angkanya, jadi sama-samalah kita membantu dalam mengurangkan angka itu. Baik, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kita akan bersama dengan Enara dalam segmen Jom Masuk TV. Silakan. Assalamualaikum, saya Husna Hashim, founder kepada produk Inara Bird Nest Ring. Okey, Inara Bird Nest Ring ni adalah satu produk kesihatan yang berasaskan sarang burung walit. Jadi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan khasiat Inara ni memang sangat banyak untuk kesihatan dalaman dan juga luaran kita. Dia boleh membantu meningkatkan kadar metabolisme badan. Dia juga boleh membantu memberikan anda energi kalau anda rasa letih dan sebagainya. Dan kalau anda demam, batuk ataupun masalah sakit sendi urat, insya-Allah Inara Bird Nest Ring boleh membantu. Dan juga pada siapa yang ada masalah perlawasan, pagi-pagi duduk di jamban 5-6 jam, anda boleh cuba Inara Bird Nest Ring. Insya-Allah masuk seminit, keluar lawas, lega rasa. Dan berita baik juga untuk wanita di luar sana. Okey, sebenarnya Inara Bird Nest Ring ataupun sarang burung ni boleh kita panggilkan sebagai gen kecantikan sebab dia ada epidermal growth factor yang mana bahan ini sebenarnya boleh melambatkan proses penuaan kita. Jadi kulit muka kita akan jadi licin, anjal, tekan sini, toing ke sana, insya-Allah. Okey, hari ini kita nak bagi harga special untuk anda. Untuk Inara Gold, okey, this one, kita ada
yang botol punya, harganya satu botol adalah RM99, tetapi beli hari ini 2 botol harganya RM170 dan beli 3 botol harganya RM240. Dan kita juga ada Inara Pearl yang mana satu kotak harganya adalah RM69.90. Beli 2 kotak harganya RM125. Memang jimat sangat, memang jimat. Jadi anda boleh dapatkan. Jangan risau kalau anda kata beli banyak produk tak habis. Boleh. Sebab apa? Sebab produk kita ini boleh diamalkan oleh semua lapisan peringkat umur. Tak kira lelaki dan juga perempuan. Bermula daripada anak-anak kita yang umur 2 tahun sampai anak-anak umur 80 tahun pun boleh amalkan. Jadi satu produk untuk seisi keluarga dan rasanya memang sangat sedap. Sebab itu tagline kita jatuh cinta rasa pertama. Jadi pada siapa yang nak dapatkan produk Inara Bird Nest ni, boleh hubungi nombor tertera di kaca TV anda iaitu 013-417-0093 dan juga 019-559-6804 dan juga boleh layari website kita di www.birdnestdrink.com. Anda kena cuba Inara, rasanya sangat sedap dan berkhasiat. Sebab itu tagline kita jatuh cinta rasa pertama. Okey, baik. Terima kasih Inara atas perkongsian tadi. Baik, bercakap mengenai topik kita pada hari ini. Kita nak bawakan anda pelbagai masakan berasaskan bayam Brazil. Seperti yang Rina katakan tadilah, bayam Brazil ni banyak juga khasiatnya dan saya kira tahun ini bayam Brazil mendapat perhatian yang lebih sedikit lah. Jadi kan? perbola hangat. Ya, ramai di luar sana menanam bayam Brazil. Senang untuk ditanam juga saya kira. Kan, Betul, Rina? dia sebagai satu tanaman yang sangat mudah untuk dijaga dan inilah hasilnya. Bayangkan kalau anda menanam sendiri bayam Brazil, setiap hari boleh petik je depan rumah, boleh dijadikan ulam-ulaman. Kita boleh buat telur dadah bayam Brazil, ada masak lemak bayam Brazil. Awak punya favourite Itu favourite saya. Goreng goreng bayam Brazil yang biasa saya kira kita selalu makan adalah bayam Brazil yang digoreng rangup. Kalau panas-panas ni makan tak boleh stop kan. Okey, ni saya kira kerabu Bayam Brazil. Ini antara menu-menu hidangan yang sebenarnya kita boleh olah dan kita variasikan hanya menggunakan sayur ataupun ulaman bayam ni. Sebab kan kadang-kadang Sugi kita tak boleh nafikan. Kita sendiri ada cita rasa tersendiri. Betul. Kalau kita nak makan sayur-sayuran. Tapi bila Sugi kata untuk tahun ni kira bayam Brazil ni kira first ranking lah. First ranking. Betul. Saya setuju Jadi, dengan Rina. ada banyak idea yang dicetuskan dalam kalangan suri rumah sendiri. Mereka yang gemar memasak, ada saja idea-idea kreatif untuk menghasilkan menu-menu istimewa daripada bayam Brazil dan ni. Mungkin anda di rumah telah mencuba satu orang kata resepi yang cukup inovatif tahun ni. Boleh saja anda kongsikan bersama kami di Facebook ataupun Instagram Wanita Hari Ini. Kami pun nak belajarlah apa antara resepi yang boleh kita inovasikan daripada bayam Brazil ini. Awak nak tahu saya pernah buat apa bayam Brazil? Cupcake, Pizza. Oh, wow, pizza topping dia ya. Okey, itu antara yang boleh dijadikan orang kata dapat kreativiti lah nak buat pizza guna bayam Brazil. Apapun kita akan bersama dengan seorang perunding pemakanan dan juga seorang chef. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti dijanjikan, hari ini kami bawakan anda menu masakan berasaskan bayam Brazil dan kami juga ingin membawa perhatian anda kepada khasiat bayam Brazil ini. Dan bersama saya adalah perunding pemakanan, dietitian daripada KPJ Ampang Puteri Specialist Hospital, Puan Nur Shakila Pingi. Selamat datang. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, dan kita juga akan bersama dengan seorang chef iaitu Chef Yang Jamil. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan sebuah laporan berkaitan dengan topik kita yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Bayam antara sayuran yang banyak khasiatnya. Terdapat 2 jenis bayam, iaitu bayam hijau dan bayam merah. Salah satu spesies bayam adalah bayam Brazil yang dipercayai berasal daripada Brazil dan Amerika Selatan yang kini sudah mula popular di Malaysia. Teknik tanaman sayuran ini boleh ditanam dengan membaja benihnya atau melalui penanaman semula batang bayam kemudian menggunakan sistem hidroponik ataupun aquaponik. Tanaman ini tidak memerlukan penjagaan yang rumit. Malah, ianya lebih mudah membiak dan hasilnya dapat dituai hanya selepas beberapa minggu ditanam. Seperti Richard Ng yang kini sudah 4 tahun menanam bayam Brazil dengan menggunakan kaedah aquaponik,
Baginya, dengan menggunakan sistem ini, bayam Brazil dapat ditanam dengan lebih cepat dan rasanya juga sedikit berbeza berbanding yang lain. Menggunakan aquaponik untuk menanam, terutamanya macam Brazil spinach, dia adalah satu ekologi punya konsep. Dari segi aspek organik dan kita tak pakai synthetic fertilizer. Bila kita harvest dan kita makan pun kita rasa lebih senang hati ya. Dia tak ada masalah residue dia over. Jadi bila kita terima pokok dan kita akan hanya trim saja. Trim lebih kurang macam ni dan just cocok masuk. Lepas tu letak balik sistem kita. Menurut Richard, dengan menggunakan sistem ini, proses penanaman tidak rumit kerana hanya perlu sentiasa memastikan kuantiti makanan ikan sama dengan kuantiti penuaian sayur yang ditanam. Ia bukan dari segi aspek berapa ikan. Dia adalah aspek dari segi berapa makanan ikan yang kita bagi dari segi setiap hari. Banyak ke kurang, ia terpulang kepada dia punya ratio dan dia punya sistemnya balancing. Bukan katanya, oh saya bagi makan banyak dan bayam Brazil akan jadi lebih besar. Tidak, dia dari segi aspek balance. Tanaman ini bukan sahaja mudah ditanam, malah ianya juga mampu membekalkan pelbagai khasiat sekaligus membantu untuk terus kekal sihat. Cepat dan mudah untuk ditanam dan menjadi kegemaran ramai sebab teksturnya ia cukup rangup dan tidak berlendir. Baik, kita nak tanyakan kepada Puan Nur Shakila selaku dietitian kita. Kalau dari kecil-kecil kita selalu diingatkan untuk makan bayam sebab macam Popeye lah jadi kuat kan. Okey, kalau secara amnya dua jenis bayam utama yang biasa menjadi kegemaran adalah bayam hijau, bayam merah. Mungkin kita mulakan dengan berkongsi sedikit khasiat ataupun perbezaan bayam hijau dengan bayam merah ni dahulu. Perbezaan tidak terlalu ketara, cuma yang membezakan dari segi warna ialah kehadiran beta-cyanin yang ada pada bayam warna merah. Okey, cuma apa yang lebihnya untuk bayam ataupun apa kekurangan pada bayam merah ialah kekurangan kita panggil calcium oxalate yang mana boleh menyebabkan batu karang. So selalunya mereka yang ada risiko untuk kena penyakit batu karang atau pernah menghadapi penyakit batu karang, selalunya kita galakkan mengambil bayam warna merah berbanding bayam warna hijau. Tapi dari segi khasiat, dari segi vitamin E, vitamin K, vitamin serat dan sebagainya sama, lebih kurang sahaja. Baik, okey. Jadi ini membawa kami kepada saya nak tanya, bayam Brazil berbanding dengan bayam hijau dan juga bayam merah. Apa yang membuatkannya begitu orang kata special, istimewa yang menjadikan ramai orang sekarang ni suka sangat makan bayam Brazil? Dia punya dari segi teksturnya yang lebih rangup dan juga rasanya yang tidak seperti bayam biasa macam yang tadilah berlendir sikit bayam biasa. So dia lebih mudah dimakan begitu sahaja. Ataupun sebenarnya nak masak pun tak ada masalah sebenarnya. Dari segi nutrisinya, adakah sama dari segi nutrisi vitamin A dia, zat besinya? Lebih kurang sahaja. Itu lagi cuma bila bayam Brazil kita ada pilihan sama ada kita nak ambil masak ataupun tidak. Kalau kita ambil bayam biasa, selalunya kita tak nak kena masak. So selalunya bayam Brazil perbezaannya kita boleh ambil begitu sahajalah. Okey, baik. Jadi tapi nak tanya juga kepada Puan Nur Shakila. Saya pernah terbaca yang wanita ataupun wanita hamil tidak sepatutnya mengambil banyak sangat bayam sebab ada oksilat tadi disebutkan oksilat. Mungkin boleh jelaskan apa sebenarnya oksilat ni dan betul ke wanita hamil tidak patut ambil banyak sangat? Selalunya oksilat ni kita kaitkan dengan kidney stone ataupun batu karang. Ianya hanya kita limitkan kepada mereka yang pernah ada risiko untuk kena kidney stone ataupun batu karang atau mereka yang pernah menghadapi penyakit tersebut. Pada mereka untuk wanita hamil tak ada masalah, boleh ambil bayam. Even especially kita lagi galakkan kepada mereka yang ada kekurangan darah. Yang mana bayam memang tinggi dengan zat besi. Sangat baguslah. Cuma kalau untuk wanita hamil selalu kita galakkan jangan ambil sebagai ulam, boleh masak terlebih dahululah. So lagi iron tu lagi mudah untuk diserap. Okey, baik, kita nak tanya banyak lagi kepada Puan Nur Shakila. Tapi sebelum tu Rina dan juga Chef Yang Jamil ada demo yang ingin dikongsikan bersama dengan kita. Silakan Rina. Okey, Sugi, kalau kita lihat tadi memang ada pelbagai menu depan kita ni semuanya berasaskan bayam Brazil. Ini dia Chef Yang Jamil, sihat? Alhamdulillah sihatnya sebab kita menggambarkan apa?
Pemakanan yang sihat. Salah satunya adalah bayam Brazil. Dah pastinya. Okey, Chef, kalau kita lihat sebenarnya kita tidak mahu jadikan bayam Brazil ni sebagai satu menu yang sangat orang kata biasa. Kita nak jadikan luar biasa. Luar biasa, Kalau betul. kita tengok kat sini ada macam-macam menu luar biasa yang dah pun Chef siapkan. Ya, Tapi satu menu yang mungkin mudah, sedap tetapi berkhasiat. Betul. Apa tu? Tadi kita kerabu. Kerabu. Okey. Sebab dia tidak dimasak. Dia tak perlu dimasak. Maknanya Kita makan secara mentah Ya, betul. Okey. Apa kata kalau kita tengok dulu macam mana cara kita mengolah buat kerabu. Okey. Antara bahannya kita mesti ada bayam Brazil, ya. Ini lobak merah dan juga mangga. Mangga. Ini campur kerabu sayur-sayuran Sayur dan sayur. buah-buahan. Ya. Lepas tu kita ada cili merah, cili api, limau dan juga kita ada kelapa parut. Kelapa parut. Okey. Baik. Sekarang ni sebenarnya kalau saya cakap mengenai bayam Brazil ni, kat rumah saya memang menanam pun. Okey, ini salah satunya lah. Ya, daripada rumah ni. Ini tak payahlah nak pergi pasar. Kat rumah pun memang ada kat belakang rumah. Rasa-rasanya mudah ataupun tidak penanaman bayam Brazil? Teramat-amat mudah. Ya. Tanam sekali, semua hidup boleh hidup. Ceritanya. Ya, betul. Bukannya cakap kosong, memang itu kenyataan. Sebab dia boleh penanaman semula. Potong je, dia terus hidup balik. Boleh hidup balik, ya. Okey, kalau kita lihat dari segi bentuk bayam Brazil ni, dia pun lebih kecil daripada bayam yang biasa tu kan. Ya, betul. Dan kalau kita makan secara mentah pun dia masih lagi dapat rasa kerangupan dia. Ya, betul. Tapi saya nak tahu kenapa digaul-gaul diramas-ramas sebegitu. Sebab nak sebatikan antara cili dia tadi tu, cili dia, limau dia, nak sebatikan dia kan. Dan kita ada perahan limau nipis ya. Ya. Chef, cuba kita nak tahulah selain daripada kita jadikan bayam Brazil ni salah satu menu kerabu yang ni kalau kita tengok ada campuran sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kerabu yang bagaimana lagi sesuai sebenarnya? Sebab ada setengah orang menggunakan sumber protein seperti isi ikan dan sebagainya dicampurkan dalam kerabu. Sesuai ataupun tidak? Sesuai sangat-sangat. Tapi kalau dah campur dengan bahan-bahan seperti ikan tadi itu tak perlulah kita letakkan buah mangga dan sebagainya kan. Yang manis ni akan lari rasanya. Itu. Macam ni. Jadi kalau tambahan dengan ikan bilis goreng garing tu lagi sedap. Okey, ini ikut selera masing-masing. Ikut selera masing-masing. Ikut juga cita rasa masing-masing ya. Tengok ni. Jadi kita kena ramaskan dia sebab dia akan sebati antara satu sama lain. Dah cantik. Ini salah satu menu yang paling ringkas, cepat dan berkhasiat. Yang mudah. Ini kalau kita tengok kat depan ni ada lagi menu-menu. Ini kebiasaannya paling senang lah. Kita buat telur goreng, telur dadar. Kita masukkan sayur dalam tu. Anak-anak pun tak perasan. Ya, betul. Memang pasal anak-anak kita ni memang jarang makan sayur. Tapi dengan cara sebegini, kita lah berjaya dia suruh dia orang makan sayur. Cantik kan, nampak cantik nampak. Itulah tu. Berkenan. Okey, kita juga ada gulai lemak putih bersama dengan keledek bayam Brazil. Dah berudang sikit dalamnya. Nampak sedap. Makan dengan sambal belacang. Nasi panas-panas. Panas. Okey. Yang ini kita bayam Brazil tumis sama dengan udang kering. Tengok, mewah udang kering dia. Sedap. Kita nak menarik minat pada keluarga kita supaya mereka menggalakkan mereka suka makan sayur. Cara macam inilah. Lepas tu pula kita ada kerabu. Kalau untuk kita sembang-sembang tengok TV dan sebagainya, apa kata kalau kita bayam Brazil ni, kita goreng tepung. Dah jadi kudap-kudapan. Kudap macam rasa. Biasa ya rasa ya. Sambil-sambil nak rasa tu, saya nak tanya juga dengan Puan Nur Shakila. Bila kita sentuh tentang variasi masakan, kita juga mahukan sesuatu yang boleh memberikan cita rasa berbeza lah. Kalau kita makan, kita tak adalah rasa boring dengan ulam-ulaman bayam sahaja. Tetapi kita boleh masukkan dia sama ada dalam sayur lemak, telur dan sebagainya. Khasiat untuk setiap daripada hidangan-hidangan ini yang telah pun dimasak ini, adakah sebenarnya masih lagi kekal atau dah berkurangan? Akan sedikit pengurangan, terutama dari segi contohnya kalau kita masak dalam bentuk berkuah dan sebagainya, vitamin C dan vitamin B itu akan berkuranganlah jumlahnya. Cuma sebab tu kita galakkan kalau boleh
makan bersama kuahnya sekali. okey. Tapi kena tengok jugalah kuah tu jenis yang macam mana. Kalau jenis berminyak sangat ataupun yang bersantan sangat, so kita tak galakkan hirup habislah. Tapi contohnya masak air dan sebagainya tak ada masalah, minum. Ambil kuah sekali untuk dapatkan vitamin C dan vitamin B itu tadilah. Kalau tu minta itu sebaik-baiknya lah ya. Ya. Okey, baik. Ini antara menu-menu istimewa. Kita nak beralih ke sudut sana pula, Chef. Ya, betul. Ini kalau tadi kita dah sentuh tentang hidangan tradisional, masakan orang Melayu, tapi ini kita kasih orang putih sikitlah. Sikit-sikit. Okey, macam mana saya nampak ada spaghetti dan Ya. kuah bolognese ni. Ya. Tapi macam mana hasil bayam Brazil ni disatukan dalam menu ini? Okey, sebenarnya kalau bercakap mengenai spaghetti ini sebenarnya memang mengutamakan masam. Ya. Sebab kalau dekat Itali pun memang dia orang ada pesta tomato. Bila ada pesta tomato berlama-lama, so dia orang akan buat dia paste lah sebagainya. Ya. That's why kalau spaghetti ni mesti ada masam. Okey. Hari ni dah biasalah kita ada kuah sos dia seperti biasa ada masam, tapi nak menambahkan cantik lagi, bertambah dengan vitamin K dengan C dengan A-nya tu, dengan kehebatan bayam Brazil ni, maka saya campurlah, saya adukkan. Ia menjadikan lebih kepada Malaysia, Itali. Okey. Ini yang dicampurkan ni adakah masih sama saladnya atau bagaimana? Saya tak ada masalah. Dia saya nak campurkan. Yang ni saya dah siap. Cuma saya nak campurkan, ia menjadi spaghetti. Okey, sambil-sambil chef campurkan spaghetti bolognese bayam Brazil ini, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan bersama dengan Sugi. Silakan. Ya, Rina, chef dah sebut ada vitamin A, vitamin K, ada keratin, zat besi kan, Puan Nur Shakila. Mungkin Puan Nur Shakila boleh kongsikan juga, biasanya seperti yang chef kongsikan tadi, kita selalu jadikan bayam Brazil ni kuda-kudapan. Kita goreng, kita makan. Jadi bila dah goreng tu, bagaimana nutrisi dalam sayur bayam Brazil tu? Nutrisinya dari segi vitamin, seratnya masih kekal. Cuma disebabkan penambahan dari segi garam dan juga kita deep fry kan, kita ada minyak yang banyak. So boleh ambil, sekarang kita limitkan jumlahnya. Sebab in case dari segi garam, penambahan garam yang berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kalau kita deep fry pula, minyak yang banyak boleh menyebabkan obesity ataupun hyperlipidemia pada mereka yang ambil keterlaluan lah. So nak kudap-kudap boleh, tapi kena tahu limit. Jadi apa pun kita harus bersederhana lah. Okey. Tapi bila nak masak katakan bayam hijau, bayam Brazil ataupun bayam merah kan, biasanya bila kita makan mentah, adakah lebih bagus begitu? Sebab ada orang dia suka je masuk dalam salad ke rabu atau masuk je dalam daripada sandwich kan. Makan mentah lagi bagus ataupun kita masak sedikit dahulu sebelum kita masukkan? Selalunya yang ini bergantung kepada aim seseorang itu. Contohnya mereka nak ambil untuk lose weight, untuk turunkan berat badan, dia bentuk salad lebih mudah, memang tak ada masalah. Boleh makan. Tapi pada mereka macam saya kata tadi, dia memerlukan zat besi yang di dalamnya. Dia aim dia untuk dapatkan fiber di dalamnya dan vitamin dalamnya. Kita galakkan masak sedikit untuk kita lemahkan wall cell wall yang ada kat dalam tu, supaya nutrisi ini dapat keluar dan badan kita mudah serap. Okey, baik. Ini mungkin persoalan ibu-ibu di rumah. Adakah bayam Brazil ni sesuai untuk baby-baby? Sebab biasa baby kita buat bubur, kita masukkan bayam juga. Bayam Brazil boleh juga? Boleh, tak ada masalah. Okey. Dan untuk kanak-kanak yang sedang membesar, boleh tak kita bagi mereka makan bayam ni secara mentah ataupun lebih bagus kalau dimasak? Selalunya kalau kanak-kanak, untuk just make sure semua bakteria ataupun dia lebih bersih, at least kita cadangkan celur dulu. Okey. Mungkin dalam air yang mendidih kita celur sedikit. At least kita confident dia punya bakteria tu mati, lebih selamatlah. Baik, jadi memang pentinglah kita untuk kita orang kata ada sayur-sayuran dalam pemakanan kita hari-hari. Sebab kadang-kadang ialah di rumah anak-anak tak suka benda-benda hijau, jadi kita selalu bagi mereka mungkin carrot ataupun tomato, itu pun susah nak bagi orang makan. Jadi mungkin bila nak masukkan sedikit sayuran hijau, kita pastikan kita celurnya sedikit dahulu. Itu lebih orang kata selamatlah bagi anak-anak kita. Lebih selamat. Tapi bergantung juga, asalkan yang penting kita nak ialah food hygiene, kebersihan tu. Kalau kita dapat basuh dengan bersih, tak ada masalah lah sebenarnya nak ambil even dalam bentuk raw sekalipun. Okey, jadi tidak ada masalah kalau nak bagi, kalau orang kata biasa orang buat puri guna bayam kan untuk baby. Adakah itu selamat juga? Boleh, tak ada masalah. Pastikan steam dulu. Okey. And then kita
kita blend lah macam biasa. So tak ada masalah kat situ. Dan kalau ada orang biasanya nak buat smoothie kan, kita masukkan segala-galanya, kita letak dalam freezer supaya senang keesokan harinya kita nak blender terus kan. Bila kita masuk dalam freezer tu, adakah sayuran hijau ataupun bayam itu masih kekal lagi khasiatnya ataupun akan berkurangan? Dia punya loss dia mungkin ada, kekurangannya mungkin ada, tapi it's very sedikit lah. Mungkin like 5% saja pengurangan. So kita kira tak really significant asalkan kita simpan dengan cara yang betul. Kalau especially kalau takat 1 hari je tak ada masalah lah. Okey, baik. Bercakap mengenai smoothie, jus, Rina dan juga Chef Yang Jamil ada nak menunjukkan kepada kita macam mana nak buat jus bayam Brazil. Silakan Rina. Saya pun kan Sugi pertama kalilah nak rasa jus bayam Brazil. Mungkin ada kelainan yang chef nak letakkan untuk jus ini. Okey, sebenarnya kelainan tu tak adalah kelainan sangat. Cuma bila topik kita adalah bayam Brazil, saya fokus pada bayam Brazil. Saya setuju dengan kata di Puan tadi itu. Kalau makanan dimasak, macam contohnya bayam Brazil dimasak, maka dia punya vitamin kekurangan. So kita nak mengekalkan vitamin itu dalam badan kita, kita buat cara macam ni. Okey, saya tengok ada macam-macam bahan kat sini. Ada carrot, ada apple hijau, ada batang celery. Ini apa ni? Ini kurma. Sebab saya tidak menggunakan gula. Saya mengambilkan manisan daripada Jawa tadi. Ya, tidak hanya Rina kan. Sambil tu kita terus. Okey, saya masukkan dulu celery, saya masukkan carrot, kita masukkan apple hijau, Okey, lepas tu saya masukkan bayam Brazil. Nampak tu? Mewahnya kan. Masuk je. Begitu saja ya. Masuk je. Lepas tu saya masukkan kalau minggu sudah kita ada topik pegaga. Minggu ni saya masukkan pegaga sekali dalamnya. Bayam Brazil. Bayam Brazil kan. Lepas tu saya masukkan dalam ni ada kismis dan juga manisan itu daripada kurma dan juga kismis. Betapa khasiatnya kita kan. Okey, baiklah. Okey. Lepas tu saya masukkan susu segar. Okey, bagi mereka yang mungkin tak suka susu, kita boleh elakkan susu ya. Kita letak air biasa sahaja. Dan mungkin ada sedikit perahan limau. Tidak. Kalau kita tak guna susu lah. Boleh. Ya. Boleh. Tapi kita ada masalah sebab kita ada buah apple tadi tu. Dan masukkan sedikit garam dalamnya. Okey. Lepas tu baru kita kisarkan. Sambil chef nak kisarkan ni, mungkin juga kita nakkan sesuatu tips daripada Shakila. Silakan Sugi. Itu nampak macam jus yang saya boleh habiskan seorang tu. Okey, baik. Puan Nur Shakila, mungkin boleh kongsikan kepada mereka yang nak berinovasi sedikitlah menggunakan bayam Brazil ni, antara tips yang perlu mereka titik beratkan bila nak masak ke, nak buat jus ke? Apa-apa pun kita memang pentingkan kebersihan dari segi makanan tu. And then sebenarnya dia bergantung kepada cara kita nak masak. Yang penting aim kita untuk apa? Kalau contoh macam saya kata tadi lah, kalau untuk lose weight, kita galakkan makan sebagai salad pun boleh, tapi pada mereka yang nak dapatkan khasiat dari segi zat besi tu, at least masak sedikitlah, celurkan. Okey, baik. Yang penting kita kena tahu apakah orang kata motif kita makan bayam Brazil ni. And then tak kira bayam Brazil especially kalau masukkan makanan, kita nak jumlahnya mesti yang cukup lah. Sebabnya kita aimkan ialah suku-suku separuh yang kita memang aimkan. Which is daripada 1 pinggan nasi tu, separuh pinggan tu biar sayur-sayuran. Mungkin separuh tu bayam Brazil tak ada masalah. Suku pinggan nasi, suku lagi lauknya lah. Baik. Itu kalau nak makan. Kalau nak buat jus, janganlah bayamnya sedikit tapi gulanya banyak pula. Itu dah tak ada orang kata balance, tak kurang kan. Okey, baik. Terima kasih Puan Nur Shakila. Dan kita nak tahu macam mana rasanya Rina yang tengah menikmati jus bayam Brazil tu. Macam mana rasanya? Mestilah sedap Sugi, tak terkata. Okey, tak apa, kejap lagi saya sambung minum lagi. Chef, ini sebenarnya kalau kita lihat kan, ada banyak cara untuk kita mengamalkan menu-menu yang berkhasiat. Sedikitlah tips daripada chef sendiri untuk kita lihat bagaimana bayam Brazil ni boleh dijadikan satu amalan dalam pemakanan seisi keluarga. Okey, saya nak berkongsi dengan penonton setia Wanita Hari ini bahawa chef memang mengamalkan setiap hari. Setiap hari inilah amalan chef ini. Dan juga kalau makan tengah hari, inilah makanan chef. Selalunya dalam chef memang updatekan dalam Facebook chef, ya, Instagram chef, ya. Chef Yang Jamil _YJ. Ini dia. Saya setuju jadi bila kita masak ni tidak menggunakan minyak dan sebagainya, kita hirup air ni terus. Sedaplah. Ya Allah. Kena pula kita makan bersama dengan ikan perkasam. Ikan perkasam, sambal belacan.
3 pinggan goreng teh sedap. Nah, itu kita cerita dengan cari selera untuk kita memakan tengah hari dan sebagainya. Betul tak? Betul. So antara satu daripada tipnya, kita tanam dia dan kita petik dan kita masak sendiri di rumah. Kan begitu lebih mudah sebenarnya. Ikut cita rasa anda sendiri. Apapun, terima kasih Ya. Chef bersama kita hari ini berkongsi pelbagai menu istimewa yang anda boleh jadikan idea dalam masakan hidangan tengah hari anda. Baik, itu saja yang sempat kami bawakan dan terima kasih juga kepada Puan Nur Shakila di atas penerangan berkenaan dengan khasiat daripada bayam Brazil ini. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini bersama dengan Tia Arifin. Terima kasih, Chef. Wanita hari ini. Dari gugusan Sumatera melintasi samudra hingga ke Malaya, tempatku bermuara. Karena cinta aku percaya kita bersama, pastikan bahagia. Kau bagaikan mutiara di hatiku, kan ku jaga, selalu jadikan ku mutiara di hatimu, selamanya ku milikmu. Tururut, tururut, tururut. Tururut, tururut, tururut. Tururut, tururut, tururut. Walau badai melanda demi cita dan cinta, kita arungi bersama, impian jadi nyata. Karena cinta aku percaya kita bersama, pastikan bahagia. Kau bagaikan mutiara di hatiku, kan ku jaga, selalu jadikan ku mutiara di hatimu, selamanya ku milik. Kau bagaikan mutiara di hatiku, kan ku jaga, selalu jadikan ku mutiara di hatimu, selamanya ku milikmu. Di hatiku, kan ku jaga, selalu jadikan ku mutiara di hatimu, selamanya ku milikmu. Oh, 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 ku jaga selalu mutiara. Oh, tururut, tururut, tururut. Tururut, tururut, tururut. Tururut, tururut, tururut. Mutiara. Wow. Bagaikan mutiara. Hai Tia, apa khabar? Hai, baik, alhamdulillah. Sedapnya Ya. suara Tia. Pertama kali you. berada di Wanita Hari ini untuk berkongsi tentang lagu single Tia sendiri, Yes, Bagaikan betul. Mutiara. Ya. Okey Tia, mungkin boleh cerita sedikit. Sudah berada lama di Malaysia. Kenapa baru hari ini terfikir untuk membuat lagu Bagaikan Mutiara ini? Okey, jadi Tia adalah orang yang suka mengabadikan momen kan. Tia ada YouTube channel Tia juga. So, macam sekarang Tia dah berkawan dengan Ashraf dah lebih 5 tahun. Yeah. So, di sini Tia rasa macam okey, ini adalah saatnya untuk Tia nak share kepada semua orang kan. Kerana Tia pun daripada Palembang berhijrah ke Jakarta, lepas tu ke Malaysia lagi. So, Tia nak bagi mesej kepada semua kalau ini adalah suatu perjalanan
cinta Tia, demi cita-cita kita arungi bersama. Dalam masuk lagu ni. Kalau kita dengarkan liriknya pun Tia ada bercerita mengenai perjalanan Tia daripada Indonesia ke Malaysia dalam lagu ini. Di awal-awal pun ada saya dengar dari ke Melaya. Gugusan Sumatera hingga ke Malaya. Okey, dan mungkin Tia boleh kongsikan jugalah mengenai lagu ini, siapa yang membantu Tia dalam proses pembikinan lagu ini. Dengan kata Yuka Karisma ada membantu juga ya. Yes, betul juga Karisma, produser dan juga Jeffney, dan juga penulisan lirik tu ada Jeffney dan isteri pula, suami juga Ashraf Khalid juga pun turut ikut sama. Okey. Apa mungkin keistimewaan yang Tia ingin kongsikan walaupun ia kisah perjalanan kehidupan Tia, tetapi apa yang boleh penonton ataupun peminat-peminat sendiri mengambil iktibar daripada lagu ini? Okey, so lagu ini Tia punya inspirasi adalah wanita, kerana dekat luar sana kan mereka memiliki banyak orang cakap cabaran kan, memiliki banyak kalau nak berjaya mereka ada roadblocks kan. Tetapi sebenarnya kalau kita ada impian dan kita ada kemahuan, dia pasti boleh dapat kan. Cuma mungkin bukan sekarang, tapi kita kena yakin kalau kita boleh, dan insya-Allah Allah akan permudah. So kita nak bagi inspirasi kepada semua, sebenarnya wanita boleh kalau dia nak dapat impian dia. Yang penting kena ada mimpi. Wow. Saya selalu tengok story Tia, sangat orang kata memberi semangat kepada wanita-wanita di luar sana. Tapi Tia, apakah signifikasi mutiara ni? Sebab kita tahulah mutiara ni amat berharga. Tapi bagaikan mutiara amat berharga, adakah ia untuk memberi semangat kepada wanita-wanita di luar sana untuk mengetahui yang mereka juga amat berharga? Betul. So kenapa Tia suka menggunakan bagaikan mutiara? Kerana kalau kita tahu mutiara ni dia di bawah dasar lautan, tetapi mungkin tak ada siapa yang tahu sebenarnya dia sangat bernilai. So di sini Tia pun mengambil kan, Tia mengambil mutiara tersebut nak kita bawa ke atas lautan, kita polish dia kan. Macam sekarang Tia guide dia kan, dan Tia bagi dia tu sebenarnya menjadi wanita boleh bersinar asalkan mereka kena yakin diri dan ada orang yang guide dan ada orang yang bantu dia. InsyaAllah dia akan boleh bersinar. Okey, dan bercakap mengenai kita kena polishnya, Tia single terakhir di Indonesia tahun 2012. Yes, ini betul. single pertama di Malaysia 2020. 8 tahun tidak bernyanyi. Jadi bagaimana Tia polish diri Tia antara cabaran dan sebagainya? Okey, betul. Tia nak membuatkan single ni dah 8 tahun tak bernyanyi. So pastinya Tia latihan kan dengan guru di sini. Lepas tu juga sebelum kita record lagu, kita pun ada try untuk latihan-latihan untuk pre-recording, dan juga menari pun juga dekat video klip pun juga Tia ada sedikit menari. So kena latihan juga macam mana pun kena practice. Boleh ceritalah sedikit tentang pembikinan video klip tu. Nampak cantik sangat dengan tariannya. Mungkin ada pengalaman tersendiri untuk video klip tu. Okey, alhamdulillah juga Tia bersama tim Mutiara juga yang kita semua sebenarnya kita sendiri yang punya idea. Lepas tu juga daripada wardrobe semua in-house. So alhamdulillah juga semua berjalan dengan lancar pengambilannya. Kalau ini tengok macam ala-ala Latin kan. Kita punya director pun L, merupakan tim Tia juga. So semua bertungkus lumus untuk menjadikan satu karya iaitu video klip. Okey. 8 tahun bila orang kata dah lama jugalah meninggalkan dunia nyanyian ini. Betul. Rasa kekok tak? Rasa janggal tak mula-mula tu? Mula-mula awal macam awal macam okey, yalah kerana dah lama tak buat kan. Tetapi Tia yakin dan Tia beranikan diri, dan insya-Allah kalau kita ada latihan dan kita ada niat untuk apa lagu message ni, so semua akan boleh berjalan dengan lancar. Okey, tapi ini soalan cepu emas. Apakah reaksi anak-anak di rumah selepas melihat mami mereka dalam sebuah music video? Untuk Arif dan Ara, mereka kan kerana dekat lagu Bagai Mutiara kita ada filter kat Instagram kan. So Tia mainkan filter tu, lepas tu mereka akan menari-nari lah. So mereka macam seronok kan. Lepas tu diorang nari, gaya-gaya diorang kan, kita ada step juga untuk dance kan, untuk semua kalau nak dance. So mereka follow juga, tapi budak kecil dia agak betul tak betul sikit lah follow-nya kan. Itulah salah satu cara untuk mereka tunjuk support dekat mana. Okey, sedikit mungkin untuk peminat-peminat Tia di luar sana, apa pengharapan Tia kepada lagu ini? Okey, so dengan lagu Bagai Mutiara, Tia harap semoga semua bolehkan menjadikan lagu ni inspirasi kepada anda wanita di luar sana yang mungkin sekarang rasa macam rasa macam mungkin tak ada lagi impian, atau rasa macam banyak yang memperlekehkan atau banyak orang yang cakap tak boleh. Tapi sebenarnya yakin kalau you guys ada mimpi, ada cita-cita dan ada kemahuan nak berjaya, you pasti boleh buat kan, kerana you adalah mutiara. Wow, bagaikan mutiara. Bagaikan mutiara. Terima kasih Tia. Terima kasih banyak. Selamat maju
berjaya. Saya dah dapat inspirasi ni, Rina. Semangat kita dengar. Macam orang kata, orang putih kata, no dreams are too small. Betul. Ya, Okey, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kami ada sesuatu yang nak diwawarkan kepada anda memandangkan esok 9 Disember merupakan Hari Anti Rasuah Antarabangsa. Jadi kami nak ingatkan anda semua untuk menjauhi rasuah. Kerana rasuah perlu dijauhi, sama-sama kita memulihkan integriti dan bersatulah dalam memerangi rasuah. Selamat menyambut Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang diraikan pada 9 Disember setiap tahun. Okey, Rina, dan kami berharap apa jua yang dikongsikan hari ini telah memberikan anda inspirasi lah. Mungkin manalah tahu hari ini ada yang dekat rumah dah masak bayam Brazil. Mungkin ada yang masak spaghetti bayam Brazil. Mana tahu? Esok pagi ada yang nak minum jus bayam Brazil. Awak nak minum jus bayam Brazil? Saya suka makan lagi. Lagi suka. Okey, baik. Apa pun WHI akan kembali esok dengan satu lagi topik iaitu naif undang bahaya. Kalau kita naif sangat, polos sangat pun kadang-kadang susah. Ia akan membutakan kita dan mengundang bahaya. Bagaimanakah sebenarnya ia mampu untuk memberi orang kata situasi yang bahaya? Bagaimana pula kita sendiri nak mengklasifikasikan tentang naif ini? Sebab kadang-kadang kita melihat dalam situasi masyarakat hari ini, ramai dalam golongan kita ini yang mungkin orangnya lurus, orangnya yang sangat naif, percayakan sesuatu. Tetapi kerana percayakan sesuatu itulah mereka tidak sedar mereka terperangkap dalam situasi yang bahaya. Itu kalau kita naif dan mengundang bahaya. Tapi kalau kita naif dan membawa positif, tak apa. Itu tak ada masalah. Langsung. Ya. Ada orang kalau naif sangat, kita buat lawak pun dia sampai, oh ya ke? Sampai tak tahu ya itu sebenarnya nak gurauan ataupun sesuatu yang serius. Kan? Jadi penting kita kena melihat juga dalam keadaan kehidupan kita pada hari ini. Ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh bersikap lurus dan naif ini. Tetapi ada setengah situasi yang anda perlu sedar bahawa ia mungkin ada natijahnya kalau anda percayakan kepada sesuatu. Jadi jangan terlalu naif. Bangun. Esok WHI naif undang bahaya. Apa pun terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari